Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan, rakan-rakan Facebook sekalian, dan juga follower page Nur Aminah Omar. Dan sekiranya tuan dan puan mendapat notification ya, tuan dan puan menerima notification ini, maka saya ucapkan selamat datang dan selamat bersama-sama dengan saya untuk sesi dalam 10 ke 15 minit sahaja petang ini 10 ke 15 minit sahaja untuk kita bawakan satu lagi topik dalam FB Live kali ini tentang 6 panduan untuk usahawan. Sebenarnya panduan ini sesuai untuk usahawan, tak kira lah sama ada tuan dan puan baru nak mula atau memang dah lama mula ataupun memang dalam mana-mana fasa perniagaan sekalipun, dia adalah sesuai untuk panduan bersama. Dan untuk pengetahuan tuan dan puan, panduan-panduan ini merupakan antara perkara-perkara yang memang ada disarankan dalam buku-buku bisnes oleh pendiri-pendiri bisnes, pengusaha bisnes lain, dan saya sendiri sebenarnya mengamalkan, orang kata saya sendiri buatlah panduan ni, saya sendiri gunakan dan saya dapati dia sangat membantu. Baik, jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, hari ini adalah hari hari cuti public umum kan. Saya rasa tuan dan puan tahulah hari public holiday kan. Walau bagaimanapun, pagi tadi saya bersama menyertai sebuah program bersama, sebenarnya kendalian startlah PLT, dan saya menyertainya bersama-sama dengan Startup Business Services, program di bawah kendalian CGC sebenarnya untuk usahawan. Ini adalah kumpulan kedua, dan setiap sesi online itu sebenarnya dijalankan dua hari, iaitu 4 jam hari pertama, 4 jam hari kedua. Jadi hari ini adalah hari yang kedua. Jadi untuk itu pada hari ini saya mengambil kesempatan sekali lagi dengan keadaan semasa, alhamdulillah diberikan kesihatan, diberikan sekali lagi, orang kata Allah bagi kita panjang umur untuk bersama, dan atas asbab itu alhamdulillah dapat bersama-sama juga. Sekali lagi saya mengambil masa ini yang ada ini untuk bersama dengan tuan dan puan melalui medium, iaitu platform FB Live. Jadi meskipun FB Live ni orang kata one way communication, tapi bagi saya insya-Allah tuan dan puan apabila tuan dan puan menonton semula siaran ini ataupun sempat bersama dalam sesi FB Live ini, saya yakin kita dapat sama-sama membawa kepada satu perubahan, kita dapat sama-sama membawa kepada satu perkara yang lebih baik. Tak kiralah sama ada kebaikan itu sikit ke banyak, tetapi ia sentiasa satu perkara positif yang baik, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan dan puan, seperti yang saya maklumkan, sebenarnya panduan ini ada 6 panduan untuk kita sebagai usahawan untuk kekal tenang sebenarnya. Dalam keadaan tenang barulah kita boleh banyak buat keputusan yang betul. Kita buat pertimbangan yang kita buat tu pun dalam keadaan yang stabil. Sebab kadang-kadang tuan dan puan tak kira lah sama ada kita lelaki atau perempuan, kita memang ada masalah-masalah, kita ada isu-isu, kita ada cabaran-cabaran yang kita perlu hadapi. Sama ada kita ni orang bisnes ke, kita bekerja ke, kita suri rumah ke, jadi kita ataupun kita kata kita tak ada pekerjaan tetap sekalipun, sama ada kita freelance ke, semua ada cabaran masing-masing. Jadi cabaran-cabaran itu sebenarnya dengan panduan-panduan begini dapat mengurangkan, bukannya kita dapat hilangkan semua cabaran, tak, tapi dapat mengurangkan dan dapat membantu kita mendapat idea macam mana nak uruskan. Jadi tuan dan puan, apabila kita menjalankan bisnes ni, orang kata entrepreneurship is a lonely journey. Orang selalu sebut macam tu, entrepreneurship is a lonely journey. You will be alone, you will lost some of your friends, you will have to leave some of your circles. Yang itu adalah antara kebenarannya. Ada beberapa keadaan yang kita perlu, bukannya kerana kita kata kita nak putuskan hubungan, bukannya kerana kita kata kita tak nak berkawan ke, bukan, kerana keadaan itu memerlukan kita berubah. Sebenarnya kan begitu. Kalau katalah kita sebelum ni kita bujang, cara hidup kita lain, kawan-kawan kita berbeza. Bila kita kahwin, cara hidup kita pun lain, kawan-kawan kita pun berbeza. Samalah tuan dan puan. Jadi apabila kita menjalankan perniagaan, kita nak mulakan bisnes ke, kita memang menguruskan bisnes ke, sebenarnya perubahan-perubahan ini adalah satu keperluan. Bukannya kita kata kita memilih kawan ataupun kita kata kita terpaksa meninggalkan kawan-kawan, bukan. Ia adalah satu perubahan. Kita tidak memutuskan silaturahim, cuma kita menguruskan masa dengan siapa, berapa lama, macam mana, semua masa-masa tu diuruskan. Kerana apabila kita dah masuk dalam bisnes, ada jadual-jadual yang perlu kita susunkan, ada perkara-perkara yang perlu kita buat untuk mencapai objektif tertentu yang kita dah sasarkan, sama ada secara mingguan, secara
antara bulanan, tahunan dan seumpama dengannya. Jadi kepada rakan-rakan Facebook yang sempat dan berkesempatan join masuk FB Live kali ini, saya ucapkan terima kasih. Boleh share video ini sama ada semasa tuan dan puan sedang tonton FB Live ni, boleh share. Dan selepas daripada FB Live ini, sekiranya tuan dan puan menonton pun boleh share juga, boleh tinggalkan komen. Saya masih akan sentiasa ada untuk respon kepada komen tuan dan puan. Jadi pertama sekali tuan dan puan, kadang-kadang kan bila kita dah banyak sangat perkara nak buat, banyak sangat nak buat, terutamanya apabila kita masih belum lagi mengambil staff, kita masih belum outsource kerja-kerja dalam bisnes kita. Jadi kebanyakan kerja, semua boleh dikatakan 90% kerja tu kita lakukan seorang. Jadi perlulah kita ada satu keadaan yang kita uruskan semua perkara tu, uruskan tekanan, kita uruskan diri kita supaya remain calm, maksudnya kita sentiasa dalam keadaan tenang dan kita sentiasa berada dalam satu posisi yang orang kata boleh membuat keputusan dalam keadaan waras. Itu tadi Kalau orang Jawa kata tanya tu orang Jawa selalu tanya ya khabari, selalu kita akan jawab waras, maksudnya sihat. Waras itu konotasinya adalah sihat, bukannya waras dengan gila tu, bukan. Waras itu konotasinya ataupun implikasinya adalah kepada sihat. Jadi pertama sekali tuan dan puan, kita tak akan ambil masa yang lama kerana saya ada beberapa perkara yang saya nak uruskan. Jadi kita ada dalam sekitar 10 minit ke 15 minit sahaja. Jadi pertama sekali tuan dan puan, kita perlu rehat. Ambil masa untuk rehat, mesti rehat. Jadi kita kata kita ni manusia. Kita ni memang ada cita-cita kita nak buat semua benda, kita nak dilihat bagus, kita nak tunjuk. Yalah, secara semula jadi kita macam itu, kita nak share dengan kawan-kawan, kita nak buat tu, nak buat ni, kita nak beritahu kalau boleh setiap hari apa yang kita lakukan sebagai usahawan, kita nak maklumkan kepada partner bahawa kita sedang berusaha keras, kita nak maklumkan kepada kita punya agent ke, kita punya staircase ke, kita punya team bahawa kita pun sama-sama sibuk dalam bisnes, betul. Tetapi tuan dan puan, kita sebagai manusia mesti ambil masa untuk rehat. Dan katalah kita kata tak apa puan, saya orang Islam, saya memang rehat dah 5 kali sehari saya solat. Betul. Tetapi maksud rehat yang saya maksudkan ini adalah rehat maksudnya keluar daripada kepompong ataupun keadaan memikirkan bisnes tu tadi. Jadi kalau betul kita kata solat itu adalah waktu kita break, maksudnya betul-betul keluar. Jangan pada dalam solat tu kita masih terfikir, alamak nak meeting lepas ni, alamak report belum siap, tak ada. Kita kena betul-betul keluar, itu maksudnya rehat. Kita kalau katalah kita tak duduk dekat meja kerja, tak pegang file, tak pegang phone, tak pegang laptop, maksudnya rehat, betul-betul rehat. Jadi kita sebagai usahawan mesti ada satu masa yang betul-betul rehat, walaupun waktu tu kita peruntukkan 15 minit. Jadi katalah kalau kita kata betul-betul waktu solat tu kita rehat, tak ada handphone ke nak tengok. Okey, kita kata puan, handphone tu saya tengok, saya baca teks Al-Quran. Okey, tak apa, boleh lah. Tetapi saya sarankan, bila kita pegang phone tu memanglah kita tekan teks Al-Quran, tetapi kita punya otak ni tendensi dia, kita akan tekan WhatsApp lah, kita akan tekan Facebook lah, semua kita tekan. Jadi untuk menghalang daripada perkara itu berlaku, apabila kita kata kita rehat, jauhkan diri daripada apa-apa perkara yang mendorong kita buat kerja tu. Kalau pegang phone, kita jadi buka WhatsApp grup kerja, tak payahlah pegang phone tu. Laptop ke tempat kerja, kita jauhkan diri kita. Jadi kalau solat tu pun pergi kat satu ruang yang memang lain, tempat lain yang tak ada gangguan ni, duduklah. Kalau betul-betul kata rehat 15 minit, 30 minit, rehat. Take a break. Take a break, mesti betul-betul rehat. Jadi katalah contoh katalah pagi tadi ada dah online training, mesti ambil rehat sekurang-kurangnya 30 minit. Tinggalkan semua tuan dan puan. Masuk bilik air, pergi ke tempat makan ke, tinggalkan semua. Jangan bawa handphone, jangan bawa laptop, rehat. Kalau waktu tu memang waktu solat, tinggalkan semua. Alright. Jadi mesti take break, rehat. Mesti ada masa tu. Kemudian yang kedua tuan dan puan, cari circle orang-orang yang kita perlukan. Dapatkan circle of friends tu tadi, people tu, the right people. Find the right people for you. Dia bukannya pekerja, tak semestinya pekerja. Jadi sama ada kita kata circle for friends, circle for professional, circle for business, kena ada tu. Kena ada. Jadi setiap circle ini sebenarnya ada keperluan. Jadi tuan dan puan tak perlulah kalau boleh bila kita buat semua ni, jangan tambahkan lagi kos. Nanti kita jadi stres. Nak take a break pun nak keluarkan duit. Nak find your people, your circle pun nak kena keluarkan duit. Jadi kalau boleh buat 6 panduan perkara ni, buat ni yang tidak memerlukan tuan keluarkan kos tambahan ataupun kena bayar ke apa. Kalau boleh jangan.
Kalau terpaksa, kalau memang perlu, kalau circle tuan dan puan tu, tuan kata, oh saya kena bayar lah membership persatuan, itu tak apalah. Tetapi pilih circle-nya tu. Janganlah setiap kali nak masuk circle mana-mana, ini terpulang pada tuan dan puan. Tapi panduan yang 6 ini sebenarnya saya sendiri lakukan, tidak memerlukan kita nak berbelanja sampai berpuluh-puluh ribu, beribu-ribu, tak ada. Paling-paling tidak pun kita belanja, mungkin kita keluar, nak jumpa circle kita tu, kita minum atau makan, sekitar RM10-20 mencukupi. Bukanlah sesuatu yang kita, okey nak join circle ni RM40,000, nak join circle ni RM20,000, bukan. Kerana find your people in the circle ni adalah satu tujuan berbeza. Bukan tujuan untuk coaching ke, untuk training, bukan. Jangan samakan, jangan samakan. Circle tu lain. Ini adalah satu circle di mana kita membolehkan supaya kita ni ada network. Ada network. Network yang boleh saling menyokong, saling mempercayai, bukan semata-mata kerana duit. Ini maksudnya. Jadi ini yang kedua, find our people, find our circle. Yang ketiga, tuan dan puan, kita apa orang kata, kena ada satu ciri-ciri, apa orang kata, ciri-ciri bertahan. Kita ada kan, kita mesti bertahan. Jadi katalah contoh tuan dan puan, kita kata kita nak buat juga. Walaupun kita kata kita belum cuba, kita tak yakin, tapi kita buat juga. Kemudian bila kita dah buat, kita kata kita baiki. Kemudian kalau kita kata kita buat ni tak betul, kita pusing. Kalau sebelum ni buat dari kiri, sekarang ni kita pusing, buat dari belah kanan pula. Kalau sebelum ni kita kata top bottom, sekarang kita tengok kita buat bottom up pula. Jadi semua ni kita kata kita tahan. Kita bertahan, bertahan. Itu yang ketiga, bertahan. Yang keempat, tuan dan puan, jaga diri. Yang keempat, jaga diri. Bila kita kata jaga diri, ia adalah berbalik kepada kesihatan. Jaga diri ni kesihatan. Yang pertama sekali, paling mudah, tak ada kos tuan dan puan, cukup tidur. Mesti cukup tidur. Dia bukannya kita kata nak jaga kesihatan ni kena, betul lah tu tuan dan puan, betul lah kena beli vitamin, kena makan makanan yang sihat, betul. Tetapi semua tu di luar sana, ramai orang yang buat, dah berbelanja banyak-banyak sekalipun, tapi masih lagi dalam keadaan yang tidak terkawal. Jadi sebenarnya yang paling penting sekali, mesti cukup tidur. Cukup tidur. Jadi kalau memang pukul 10 malam tu kena tidur, tidur. Kalau pukul 9 malam tu kena tidur, tidur, tak apa. Tak apa. Kalau apa orang cakap 10 malam sampai pukul 4 tu mencukupi, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam tu, pukul 4 pagi tu boleh bangun, cergas, bergas, maka tidurlah pukul 10, bangunlah pukul 4 pagi. Jadi orang kata, okeylah puan, malam-malam ni saya banyak kena buat sale sampai pukul 12 pagi nak jawab WhatsApp. Jadi tuan dan puan, untuk memastikan kita sebagai usahawan dalam keadaan yang sentiasa sihat, pastikan apakah betul-betul kita bekerja sampai pukul 12 malam itu adalah satu time ataupun satu masa yang produktif, yang boleh memberikan kita, orang kata, imbal balik dengan kesihatan kita tu tadi. Jadi apa-apa pun tuan dan puan, yang keempat ni, jaga diri. Yang pertama sekali, mesti cukup tidur. Kemudian barulah kita bercakap pasal makanan, kita bercakap pasal exercise. Okey, terima kasih Miss Nina. Sempat tengok sebab Miss Nina sekarang ni tengah kerja, saya tahu. Itu yang keempat. Yang kelima tuan dan puan, sediakan jadual dan ikut jadual tu. Prepare your schedule, prepare your work schedule and follow. Commit to your schedule. Jadi katalah kalau dalam seminggu tu tuan dan puan dah letakkan jadual Isnin, Selasa, Rabu sampai Jumaat contoh. Dalam sebulan tu dah ada jadual 4 kali appointment, 10 kali appointment. Jadi bila dah letak jadual tu, ikut. Kalau terpaksa adjust ke atau ubah-ubah ke, boleh, tetapi perkara tu mesti dilakukan. Contoh, kalau tuan dan puan memang dah set pukul 10 malam tu tidur, ikut tidur 10 malam. Kalau ada apa-apa, kalau tak penting tuan dan puan, kalau setakat jawab WhatsApp pelanggan tu, boleh jawab esok, jawab esok. Kalau kita kata nanti tak jawab, tak dapat sale, besok dia dah beli kat orang lain, ikutlah jadual tu tuan dan puan. InsyaAllah rezeki tu ada apabila tuan dan puan sihat, cukup tidur, boleh, masih boleh lagi menguruskan keadaan dan masih boleh ada lagi dapat pelanggan-pelanggan lain. Jadi perkara ni tuan dan puan, buatkan schedule, setkan, ikut. Jadi mesti ada masa rehat, mesti ada masa bersama keluarga, mesti ada masa bersantai, mesti ada masa untuk hobi, mesti ada masa untuk main, mesti ada masa, semua ada masa. Mesti ada masa tu, mesti ada masa. Jadi komit kepada masa-masa yang kita dah peruntukkan. Itu yang kelima. Yang keenam tuan dan puan, carilah mentor. Mentor kita kena banyak.
mentor kena banyak sebenarnya. Saya ada satu mentor yang memang untuk leadership. Saya ada satu mentor yang memang untuk knowledge upskilling. Saya ada mentor yang memang untuk bahagian finance. Saya memang ada mentor yang untuk bahagian persyarikatan. Saya memang ada mentor untuk bahagian pengurusan. Jadi tuan dan puan, kita boleh ada banyak mentor, tak ada masalah. Jadi mentor-mentor ni pun dia tahu, dia tak, bukannya dia tuan dan puan, biasanya mentor-mentor ni tuan dan puan tak bayar dia pun, kerana voluntarily basis, biasanya atas orang kata capacity memberi semula, giving back. All these people willing to mentor another person. Jadi bila benda ni macam tu, maksudnya tak apalah kita ada banyak mentor. Kalau mentor yang ini apa orang kata untuk time management, ada satu mentor ke. Jadi terpulang kepada tuan dan puan, kena cari individu yang sanggup, willing to be your mentor. Sebab mentor ni biasanya tak berbayar. Tapi kalau tuan dan puan engage, macam contoh macam saya sebut, bila ada business advisory session ataupun business coaching, business consultation, memang dia berbayar. Tetapi mentor yang saya masukkan ini adalah satu individu yang boleh memberi kita panduan. Mak bapak kita pun boleh jadi mentor, tapi mentor bahagian lain lah. Macam saya, kakak saya pun mentor juga. Kakak saya pun mentor saya juga, tetapi untuk pengurusan anak-anak dan keluarga, dia lain. Jadi dia lain. Jadi mentor ni sebenarnya orang-orang yang kita tak ada buat lantikan pun, kita tak ada buat bayaran pun, tapi they are there once a while when we need to talk to someone, they are there for us. Jadi kita pun tahu, kita tak adalah expect nak dapat consultation dia, kita tak ada expect nak telefon dia, lepas tu nak marah-marah, nak tanya-tanya dia yang bukan-bukan. Janganlah, sebab ini adalah orang kata hubungan di mana seorang mentee mendapat orang kata support, encouragement, motivation, new insight daripada seorang yang lebih banyak pengalaman. Jadi kena tahulah tu. Jadi tuan dan puan, dalam FB Live kali ni saya ajar ambil masa sekejap saja, dalam 10-15 minit ni saya dah kongsikan kepada tuan dan puan 6 perkara yang sebenarnya panduan untuk usahawan supaya sentiasa tenang, sentiasa stabil, urus diri dengan baik tanpa perlu kos yang banyak. Adalah kos tu, tapi tak perlu sampai berpuluh-puluh ribu, beribu-ribu, tak ada. Jadi yang pertama sekali, rehat, mesti cukup rehat, take break, mesti ambil. Kemudian carilah circle-circle yang betul, iaitu orang-orang yang kita boleh bercakap supaya kita tak lonely, kita tak sendirian. Yang ketiga, kita kena ada satu sifat bertahan. Buat tak jadi, cuba lagi. Buat tak jadi, cuba lagi. Maksudnya kena buat. Kalau tak buat, macam mana kita nak tahu tahan ke tidak, kan? Kemudian yang keempat, jaga diri dan kesihatan. Mesti cukup tidur, mesti cukup apa orang kata aktiviti pergerakan, exercise, dan cukup makanan yang baik. Yang kelima, buatlah jadual dan komit kepada jadual tu. Mesti ada waktu-waktu yang cukup untuk berehat, untuk hobi, untuk interest, untuk main dengan family. Semua kena ada. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, carilah mentor. Carilah mentor. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama dalam Facebook Live kali ini. Dan saya mohon tuan dan puan untuk doakan sama-sama, bukan kita saja, bukan di Malaysia saja, malah seluruh dunia, kepada umat Islam di seluruh dunia juga, supaya kita dapat melalui keadaan ini dengan lebih baik. Kita jadi seorang individu yang lebih tenang, kita jadi seorang individu yang betul-betul orang kata resilient, compose. Jadi kita boleh membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita dengan keadaan yang baik, dan hasilnya insya-Allah akan membawa perkara-perkara yang baik juga. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok dalam sesi FB Live yang saya akan jadualkan. Assalamualaikum, jumpa esok.